Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah kita Dr. Rohayati binti Junaidi selaku pensyarah kursus sastera antarabangsa dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Pada hari ini kami daripada kumpulan 2 akan membentangkan tugasan kumpulan yang bertajuk Perbandingan dalam Sajak Tetamu Senja karya Samad Said dan Sekati Tamban Secekak Bayam dalam Bakorotan karya Hartinah Ahmad. Baiklah, sebelum melanjutkan pembentangan kita dengan lebih panjang dan lebih teliti, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu dan juga rakan-rakan pembentang yang lain. Nama saya Nazatul Azwa binti Muhammad Nizam. Rakan pembentang saya Nur Ain Zainatun binti Zaidin, Nur Maizatul Akmar binti Abdul Ghani, Syazwana binti Nur Izani dan Zulaika Ilyani binti Muhammad Nur. Baiklah, kita teruskan ke bahagian pengenalan. Baiklah, pada bahagian ini saya akan menerangkan sedikit berkenaan dengan definisi kesusasteraan dan apakah skop kajian kami. Pertama sekali, umum mengetahui bahawa kesusasteraan merupakan satu bidang ilmu bahasa yang berkait rapat dengan seni bahasa. Ahli Ahmad pada tahun 1988 menyatakan bahawa kesusasteraan berasal daripada kata Sanskrit yang membawa maksud kata-kata. Manakala terdapat tokoh lain menyatakan bahawa kesusasteraan berasal daripada bahasa Latin iaitu litera atau letter yang membawa maksud kata-kata bercetak. Seterusnya, Harun Makpiah pada tahun 2006 menyatakan bahawa perkataan sastra berasal daripada kata akar castra atau syastra yang membawa takrifan kitab suci atau karangan huruf. Baiklah, seperti yang anda lihat pada paparan skrin, Mat Hasri Rajali pada tahun 2013 menyatakan kesusasteraan merupakan aspek penulisan yang menggunakan bahasa untuk menghasilkan karya yang bersifat kreatif. Seperti yang saya maklumkan tadi, saya akan menerangkan apakah skop kajian kami untuk kajian pada kali ini. Untuk kajian kali ini, kami akan menerangkan dua aspek iaitu aspek komponen sastra dan juga aspek stilistik. Aspek sastra terdiri daripada tema, persoalan, nilai dan pengajaran serta banyak lagi aspek lain yang terkandung dalam aspek elemen sastra. Manakala aspek stilistik pula merupakan gaya bahasa yang digunakan dalam karya seperti gaya bahasa perbandingan, gaya bahasa perulangan, gaya bahasa penyirnaan, gaya bahasa pertentangan dan sebagainya. Baiklah, dalam kajian ini, pengkaji iaitu kami akan memilih untuk menganalisis perbandingan dari aspek sastra, aspek komponen sastra dan juga aspek stilistik bagi dua buah sajak yang dihasilkan oleh penyajak daripada Malaysia iaitu Samad Said yang merupakan sastrawan negara dan sebuah sajak daripada penulis ataupun penyajak daripada Singapura iaitu Hartinah Ahmad. Kita lanjutkan lagi dengan bahagian pengenalan. Ini merupakan beberapa kajian lepas yang dilakukan oleh pengkaji-pengkaji berkenaan dengan dua sajak ini. Untuk sajak Tetamu Senja, Suzlianida binti Sulaiman pada tahun 2009 telah membuat kajian berkenaan dengan aspek bentuk sajak bagi sajak Tetamu Senja karya Samad Said. Manakala Nur Syazwani Sanusi dan Nur Azian binti Abdul Ghani 2016 telah mengkaji berkenaan dengan penggunaan fonem vokal dalam sajak Tetamu Senja karya Samad Said. Untuk sajak Sekati Tamban Secekak Bayam dalam Bakorotan telah dikaji oleh Kamal Firdausaini 2019 berkaitan dengan keunikan bahasa dan bentuk sajak bagi sajak Sekati Tamban Secekak Bayam dalam Bakorotan. Seterusnya, Cho Mingding pada tahun 2019 turut membuat kajian berkenaan dengan rima akhir dalam sajak Sekati Tamban Secekak Bayam dalam Bakorotan karya Hartinah Ahmad. Okey, baiklah.
bertitik tolak daripada kajian lepas, terdapat kajian-kajian lepas yang telah mengkaji sajak yang kami pilih. Akan tetapi tidak ada lagi tidak ada lagi kajian yang membuat perbandingan di antara dua sajak ini dan tidak ada lagi kajian lepas yang membuat berkaitan dengan aspek komponen sastra dan juga aspek stilistik bagi kedua-dua buah sajak ini. Jadi, ini menyebabkan kami membuat kajian berkenaan dengan perbandingan daripada aspek sastra dan juga aspek stilistik untuk kedua-dua buah sajak ini. Seterusnya, saya akan menerangkan berkenaan dengan metodologi kajian. Metodologi kajian seperti yang umum sedia maklum, metodologi merujuk kepada cara ataupun kaedah untuk pengkaji mendapatkan maklumat bagi menyelesaikan kajian ini. Kami menggunakan dua kaedah, iaitu kaedah kepustakaan untuk mencari jurnal, artikel dan bahan-bahan secara atas talian untuk melengkapkan kajian kami. Seterusnya, kami turut menggunakan kaedah analisis dokumen, iaitu dengan cara menganalisis sajak daripada S. Ahmad Said dan juga sajak daripada Hartinah Ahmad yang dijadikan sebagai fokus kepada kajian kami pada kali ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Aizanat binti Zaidin. Saya akan meneruskan penerangan lanjut berkenaan dengan latar belakang penulis. Okey, sekarang ni kita pergi satu-satu. Saya akan mula dengan penulis S. Ahmad Said. Okey. S. Ahmad Said ni merupakan seorang pengarang Melayu yang unik. Beliau punya karya ni merupakan karya yang versatile. Beliau dilahirkan pada tahun 1935 pada 9 April di kampung Belimbing Dalam, Durian Tunggal di Melaka. Okey. Beliau juga mendapat pendidikan atau pernah belajar di Sekolah Melayu Kota Raja, lulus darjah 4 pada tahun 1940 hingga 1946. Seterusnya beliau menyambung pendidikan di kelas petang di Victoria Institution dan memperoleh sijil senior Cambridge pada tahun 1956. Okey. Kat sini ada juga tertulis, okey, beliau merupakan penulis bukan sahaja handal dalam menulis puisi, tapi juga beliau turut menulis ataupun mengarang cerpen, novel, drama dan juga kritikan sastra. Okey, beliau telah mendapat pendidikan di Singapura. Sebelum beliau meneruskan karya sebagai seorang penulis dan diangkat sebagai sastrawan negara, di sini saya lampirkan atau saya tuliskan beberapa pekerjaan yang pernah beliau galas. Yang pertama ialah beliau pernah menjadi seorang gerani di Hospital Umum Singapura. Beliau pernah bekerja sebagai penulis dan pengarang di Akhbar Fikiran Rakyat, Utusan Zaman, Berita Harian, The New Straits Times, dan juga pernah menggalas tanggungjawab sebagai Ketua Pengarah Akhbar Warta Tebrau dan Ketua Pengembangan Sastra dalam kumpulan akhbar The New Straits Times. Okey, ini sedikit sebanyak tentang latar belakang S. Ahmad Said lah. Okey, dekat sini kalau anda semua lihat beberapa anugerah pencapaian yang telah diperolehi oleh S. Ahmad Said ni. Antaranya ialah beliau telah menerima anugerah Pejuang Sastra pada tahun 1967, Sea Right Award pada tahun 1979, anugerah Sastrawan Negara pada tahun 1985, anugerah Sastrawan Nusantara pada tahun 1999 dan telah diangkat secara rasminya sebagai Sastrawan Negara pada tahun 1985. Okey. Anugerah pula. S. Ahmad Said juga menerima anugerah ASEAN pada tahun 1993 kategori sastra daripada negara Brunei Darussalam dan juga dianugerahkan darjat kebesaran negeri Melaka yang membawa gelaran Datuk pada tahun 1997 oleh Yang di-Pertua Negeri Melaka. Itu sedikit sebanyak anugerah yang telah dicapai oleh sastrawan negara S. Ahmad Said. Okey, seterusnya, ini adalah puisi yang telah dihasilkan oleh penulis S. Ahmad Said. Antaranya seperti yang saya lampirkan di sini, anda semua boleh lihat. Namun begitu, kami hanya memilih satu sahaja puisi untuk dianalisis, di mana kami memilih karya Tetamu Senja yang ditulis oleh beliau. Okey, ini merupakan
bentuk puisi tersebutlah. Terdapat 5 perenggan. Terusnya saya akan meneruskan perbentangan mengenai penulis kedua, iaitu penulis Hartinah Ahmad. Okey, Hartinah Ahmad ni merupakan penulis yang sangat dikenali di Singapura. Bukan sekadar menulis puisi, tapi beliau juga sangat terkenal dalam menghasilkan ataupun menulis lagu-lagu. Okey, saya terangkan satu-satu. Okey, Hartinah Ahmad ni merupakan seorang pengarang, penulis lagu dan juga pengarah. Okey, beliau dilahirkan pada tahun 1955 di Singapura pada 28 Januari. Beliau telah menulis lagu, okey, yang saya cakap tadi, beliau telah menulis lagu untuk penyanyi Malaysia seperti Ramli Sarip, Ella, Nash, Left Handed dan lain-lain. Beliau juga turut bekerjasama dengan Dean Said daripada Perkumpulan Seni Malaysia. Hartinah Ahmad juga pernah menguruskan ziarah seni camp pada tahun 2010 di Malaysia. Okey, bekerjasama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka dalam teater Anjing untuk Diplomat tulisan Hamid Ismail. Beliau kini bekerja sebagai penulis skrip dan novel untuk Mengejar Mentari 2. Mengejar Mentari 2 ni merupakan novel hasilan Hartinah Ahmad ni lah. Beliau merupakan penulis lagu terkenal kelahiran Singapura. Maknanya beliau ni banyak menghasilkan lagu-lagu dan dinyanyikan oleh artis-artis, terutamanya yang boleh kita lihat seperti yang di Malaysia ni, seperti yang tadi saya beri contoh lah, Ella, Nash, Ramli Sarip dan sebagainya lah. Okay. Beliau juga pernah mendapat perhatian ramai menerusi drama Anak Metropolitan dan Mengejar Mentari. Seterusnya, kita pergi kepada anugerah pencapaian yang dimiliki oleh penulis Hartinah Ahmad. Okay. Penulis Hartinah Ahmad ni pernah memenangi tempat pertama anugerah Pena Emas GPA pada tahun 2019 dalam genre puisi Melayu. Okay. Beliau telah membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak $4,000 Singapura, sijil trofi dan geran penggayaan bernilai sebanyak $6,000 Singapura lah. Okey. Dekat sini apa yang menariknya ialah kita lihat pada penggayaan yang beliau peroleh. Keistimewaan geran penggayaan ni ialah geran penggayaan yang diterima akan membantu penulis memperhalusi kemahiran menulis, menerusi penilaian manuskrip, khidmat editorial, pelibatan dalam seminar penulis, bengkel dan pendedahan di luar negara. Itulah istimewanya, di luar negara. Seterusnya, dalam banyak-banyak karya yang dituliskan oleh Hartinah Ahmad ni, kami telah memilih karya Sekati Tamban Secekap Bayam dalam Bakurutan. Inilah merupakan contoh puisi tersebut. Anda boleh lihat terdapat 3 perenggan. Okey, apa yang menariknya puisi ini? Puisi ini bukan sahaja ditulis dalam bahasa Melayu, tapi juga diterjemahkan. Okey, diterjemahkan dalam bahasa Inggeris. Ni dibentuk dia, saya beri contoh. Baiklah, kini kita beralih kepada sinopsis. Saya akan menerangkan bagi kedua-dua sinopsis puisi yang kami pilih lah, iaitu sinopsis pertama Tetamu Senja dan sinopsis kedua Sekati Tamban Secekap Bayam dalam Bakurutan. Okey, kita pergi satu-satu. Sinopsis berkaitan dengan puisi Tetamu Senja. Okey. Puisi Tetamu Senja ni menceritakan tentang kita, iaitu manusia yang hidup sebagai tetamu sementara, dan penulis memberi pesan kepada pembaca maupun pendengar supaya tidak lupalah bahawa dunia ini sementara dan kita hanya hidup sebagai tetamu senja sahaja. Okey. Kenapa tetamu senja? Senja tu sifatnya sekejap. Jika anda semua lihat, apabila tibanya hari senja, Allah pinjamkan senja itu sekejap dan terus berbalik kepada malam. Betul? Okey. Jadi begitulah kehidupan kita di dunia ini, hanya sementara. Yang sangat sekejap lah. Jadi jangan mensia-siakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Okey, yang kedua, penulis menulis ataupun menzahirkan tentang apabila kita melihat manusia lupa, leka dan sesat, penulis meminta kita mencari kembali jalan yang lurus.
jalan yang benar lah. Apabila kita melihat manusia terbiar melarat akibat berfoya-foya, harus kita ingat bahawa kita punya tugas dan tegas dalam melaksanakannya. Kita perlu ingat tanggungjawab kita sebagai khalifah di bumi ini. Dan Sahabat saya juga menekankan bahawa kita datang satu roh, satu jasad. Justru itu, bila kita pulang kepada Yang Maha Esa, amal dan bakti kita sudah mendapat berkat dan padat. Okey, maknanya di sini ialah amal dan ibadah kita yang kita lakukan itu perlulah mendapat redha dan keberkatan Yang Maha Esa. Okey, kita beralih kepada puisi kedua, iaitu puisi Sekati Tamban Secekap Bayam dalam Baku Rotan. Puisi ini mengisahkan tentang kehidupan yang penuh dengan liku-liku seorang penulis. Kita berbalik kepada Hartinah Ahmad sendirilah. Okey, puisi ini mengisahkan tentang diri beliau. Okey, kisah ini bermula apabila beliau berjalan di sebuah pasar becak yang jauh daripada rumah untuk membeli barang, kerana ibu beliau menyuruh beliau membeli barang di pasar becak tersebutlah. Penulis juga menceritakan bahawa orang tua dahulu kala tidak kisah sekiranya anak mereka ingin memilih kerjaya apa sekalipun, asalkan pandai membaca, menulis dan mengira. Selain itu, kita perlu sentiasa bersyukurlah dengan pekerjaan apa pun yang diperoleh, asal rezeki yang kita peroleh itu halal dan sumbernya mendapat berkat daripada Yang Maha Esa. Seterusnya, dalam puisi Hartinah Ahmad ni, sekiranya anda baca, ia merupakan puisi yang lebih berbentuk flashback. Okay? Kenapa saya kata begitu? Okay, lihat di sini. Selepas tersedar daripada lamunan, penulis menyedari bahawa zaman telah lama berubah. Okay, maknanya beliau telah tersedar lah. Semasa menulis ni beliau menggunakan aspek flashback. Senang melihat anak cucu menjamah rezeki di depan mata dan berdoa di dalam hati agar generasi ini hidup bahagia dalam menempuh kancah helah dunia yang penuh dengan pancaroba. Okay, ini merupakan puisi yang sangat menarik, senang difahami, menggunakan bahasa yang biasa tapi memberikan impak ataupun kesan yang sangat besar kepada pembaca. Anda boleh cuba membaca puisi tersebut. Okey, kita pergi kepada dapatan kajian, iaitu pada aspek tema. Okey, perbandingan tema Tetamu Senja dengan Sekati Tamban Secekap Bayam dalam Baku Rotan ni ialah Tetamu Senja bertemakan tentang keseimbangan kehidupan duniawi dan akhirat seseorang insan ataupun seseorang manusia itulah. Manakala Sekati Tamban Secekap Bayam dalam Baku Rotan ni lebih bertemakan tentang kehidupan juga, tapi kehidupan yang dilalui oleh penulis tersebut yang penuh helah dunia dan pancaroba, yang penuh dengan kehidupan yang penuh dengan liku-liku lah. Itu perbezaan dia. Baiklah, saya Syazwana binti Nurizani akan meneruskan pembentangan berkaitan dengan persoalan. Okey, persoalan yang pertama itu persoalan kemurnian akhlak. Okey, dapat kita lihat daripada karya Ismail Said pada rangka kedua, baris ketiga dan keempat, iaitu Paula Bakti Mesra kepada Tuhan kepada insan. Manakala karya Hartinah Ahmad pula pada rangka kedua, baris 5 hingga 7, lepas sekolah menengah, kejekilan pun ada juga faedah. Cukup umur, moga ada orang masuk meminang. Sebelum muka mak bapak terconteng arang. Okey, di sini kita dapat melihat perbezaan kemurnian akhlak antara dua karya ini, di mana karya Ismail Said pengarang berpesan kepada pembaca supaya sentiasa mengikut suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangannya, iaitu Paula Bakti Mesra kepada Tuhan kepada insan. Manakala karya Hartinah Ahmad pula, penyaja ini berpesan kepada pembaca agar sentiasa menjaga maruah diri dan juga keluarga agar tidak memberi malu kepada ibu bapa kita khususnya, iaitu sentiasalah menjaga diri dan maruah kita. Okey, baiklah, persoalan yang kedua, persoalan patuh kepada nikmat Tuhan. Okey, dapat kita lihat daripada karya Ismail Said pada rangkap ketiga baris 1 hingga 5. Bila kita lihat manusia lupa tempat atau segera sesat, puja darjat, puja pangkat, segera kita insaf, kita punya kiblat, segera kita ingat kita punya tekad. Manakala karya Hartinah Ahmad pula pada rangkap kedua, baris 8 hingga baris 10, iaitu cukup setahun kahwin, anak sudah ditiman. Kalau sudah rezeki Tuhan bagi, janganlah bimbang. Mudah hidup orang dulu tidak banyak simpan perinan. Okey, dapat kita lihat di mana
karya A. Samad Said ini berpesan kepada pembaca agar sentiasa patuh kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangannya, di mana kita tidak seharusnya leka dengan dunia, dan apabila kita terleka sentiasalah ingat kepada Sang Pencipta kita itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala karya Hartinah Ahmad pula berpesan kepada pembaca, kalau setahun sudah kahwin, anak sudah ditiman. Kalau sudah rezeki Tuhan bagi, janganlah bimbang. Di mana kita sentiasa bersyukur dengan rezeki dan kurniaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terusnya, persoalan bersyukur kepada nikmat Tuhan. Maka dapat kita lihat pada karya Samad Said pada rangkap keempat pada 1 hingga 6. Iaitu contohnya, bila kita lihat manusia terbiar larat hingga mesti merempat ke biru laut, ke kuning darat. Harus kita lekas sedar penuh pada tugas, harus kita tegas sembah seluruh rasa belas. Okey, manakala karya Hartinah Ahmad pula contohnya pada rangkap 1 baris 3 dan baris 4. Genggam duit RM1 erat-erat, takut tercicit nanti mak marah makan tak berlauk. Manakala rangkap 1 baris 5 dan 6 pula contohnya, sambil berjalan hafal darab 9, takut cikgu marah, periksa ilmu hisab dapat dakwah merah. Okey, di sini kita dapat lihat penyaja ini ingin menggambarkan kepada pembaca agar sentiasa bersyukur kepada nikmat Tuhan, di mana kita tidak seharusnya lalai dan leka dalam kehidupan kita. Walaupun kita diuji dengan pelbagai ujian datang bertalu-talu, kita seharusnya bersyukur kepada nikmat Tuhan. Di mana jika Allah menguji kita, itu tandanya Allah sayang kepada kita. Okey, persoalan yang terakhir itu persoalan tentang kehidupan yang penuh dengan kesusahan. Okey, di sini kita dapat lihat karya Samad Said pada rangkap keempat baris 1 hingga 6. Contohnya, bila kita lihat manusia terbiar larat hingga mesti merempat ke biru laut, ke kuning darat. Manakala karya Hartinah Ahmad pula pada rangkap 1 baris ketiga dan baris keempat, itu contohnya, genggam duit RM1 erat-erat, takut tercicir, nanti mak marah makan tak berlauk. Okey, di sini kita dapat lihat perbandingan antara persoalan tentang kehidupan yang penuh dengan kesusahan. Okey, di mana karya Samad Said menggambarkan kepada pembaca tentang kehidupan kesusahan seseorang yang terpaksa merempat dan hidupnya terbiar melarat. Manakala karya Hartinah Ahmad pula menggambarkan kesusahan seseorang dalam kehidupannya, itu di mana mereka terpaksa menggenggam duit erat-erat, takut tercicir, nanti mereka tak dapat makan. Nanti mak marah makan tak berlauk. Okey, maksudnya karya ini menggambarkan tentang persoalan tentang kehidupan yang penuh dengan kesusahan. Assalamualaikum. Tanpa membuang masa, saya akan meneruskan pembentangan bagi rakan saya untuk perbandingan elemen sastra dalam sajak tetamu senyap dan sekati tambah secekap bayan dalam baku rotan. Okey, saya akan meneruskan perbandingan bagi elemen sastra ini ialah nilai murni. Okey, yang pertama adalah nilai ketaatan. Dalam tetamu senja, di sini kita dapat lihat nilai ketaatan kepada Allah. Dalam rangkap 2 baris 7 dan 8 menunjukkan usahlah derhaka pula kepada Tuhan, kepada insan. Di sini kita dapat lihat penulis ingin menerangkan supaya kita tidak memungkari atau kita perlulah menurut perintah sebagai umat Islam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala dalam sekati tambang secekap bayan dalam baku rotan menerangkan nilai ketaatan supaya taat kepada guru. Dalam rangkap 1 baris 5 dan 6 menunjukkan sambil berjalan hafal darab 9, takut cikgu marah, periksa ilmu hisab dapat dakwah merah. Di sini penulis ini menerangkan tentang apabila kita taat kepada guru atau menurut perintah untuk sentiasa menghafal atau membuat kerja yang guru berikan sebagai taat kepada guru. Di sini kita dapat lihat nilai ketaatan. Apabila kita taat kepada guru, kita akan berjaya dan guru tidak akan marah apabila kita membuat kerja yang diberi olehnya. Okey, perbandingan elemen sastra seterusnya adalah
nilai bersyukur. Okey, bagi tetamu senja dalam rangkap 4 baris 1 hingga 4 menunjukkan nilai bersyukur bila kita lihat manusia terbiar darat hingga mesti merempat ke biru laut, ke kuning darat, harus kita sedar penuh dengan tugas. Di sini kita dapat lihat apabila kita melihat orang dalam kesusahan, kita sebagai manusia harus sentiasa bersyukur dan membantu antara satu sama lain. Di sini kita dapat lihat kita harus fikir keadaan mereka yang berada dalam kesusahan dan kepayahan. Okey, kita juga perlu ingat kita ni sebagai manusia harus bersyukur dengan nikmat yang Allah beri, kerana kita harus fikir walau macam mana keadaan kita yang menghadapi kesukaran, kita harus ingat ada yang lebih lagi susah daripada kita. Okey, seterusnya manakala bagi sekali tambah secekap bayan dalam Al-Quran ini menunjukkan nilai bersyukur dalam rangkap 1 baris 3 dan 4. Genggam duit RM1 erat-erat takut tercicir. Nanti mak marah makan tak berlauk. Di sini kita dapat lihat walaupun kita berada dalam kepayahan, kita harus memikul tanggungjawab sebagai anak dengan membantu ibu yang berada dalam kesusahan. Di sini kita dapat lihat nilai bersyukur ni bila kita melakukan tanggungjawab sebagai seorang anak, walaupun berada dalam kesusahan, kita harus menjaga amanah tersebut dengan baik supaya ibu kita tidak marah walaupun kita menghadapi kepayahan dalam kehidupan. Bagi nilai terakhir dalam kedua-dua sajak ini adalah nilai bertanggungjawab. Bagi tetamu senja dapat dilihat nilai bertanggungjawab dalam rangkap 2 baris 1 hingga 4. Pada tetamu yang datang dan kenal jalan pulang, bawalah bakti mesra kepada Tuhan kepada insan. Di sini kita dapat lihat apabila kita menjadi seorang manusia yang bertanggungjawab, kita harus sentiasa melaksanakan tugas dengan baik. Sebagai contoh, kita harus melakukan tanggungjawab kepada Allah, kepada manusia juga. Okey, apabila kepada Allah, kita haruslah sentiasa berbuat baik antara satu sama lain untuk mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada insan pula, kita di sini kita dapat lihat kita haruslah sentiasa menolong antara satu sama lain dari segi jiran atau dari segi gotong royong. Kita boleh melakukan antara satu sama lain, menjadikan kita seorang yang bertanggungjawab kepada masyarakat lain. Okey, manakala bagi sekali tambah secekap bayan dalam Al-Quran pula kita dapat lihat nilai tanggungjawab dalam rangkap 2 baris 5. Lepas sekolah menengah, kerja kilang pula ada juga faedah. Okey, di sini kita dapat lihat nilai tanggungjawab apabila kita selesai menjalankan tugas kita sebagai pelajar atau tanggungjawab kita sebagai pelajar, kita haruslah melakukan tanggungjawab lain untuk membantu keluarga dalam aspek pelbagai. Kita haruslah melakukan perkara yang berfaedah. Sebagai contoh dalam sajak ini menerangkan tentang apabila kita telah selesai melakukan tugas sebagai pelajar, kita boleh melakukan kerja-kerja yang berfaedah selepas habis waktu sekolah, seperti melakukan pekerjaan kilang. Ini boleh menunjukkan tanggungjawab kita kepada keluarga kita. Assalamualaikum, saya Nur Mazatu Akmal binti Abdul Ghani akan meneruskan pembentangan seterusnya, iaitu perbandingan karya dari aspek komponen sastra, iaitu pengajaran. Pengajaran adalah sesuatu perkara yang dapat diambil iktibar, hikmah atau pengajaran berguna untuk dijadikan teladan dalam kehidupan. Bagi kedua-dua buah sajak, iaitu sajak tetamu senja karya Ihsan Said dan sajak sekati tambahan secekap bayan dalam Al-Quran karya Hatinah Hamad, dapat
dia melihat pengajaran, iaitu pengajaran yang pertama adalah kita hendaklah mempunyai nilai kerohanian dalam diri agar mendapat ketenangan dunia dan akhirat. Contoh dalam sajak Tetamu Senja dapat dilihat pada rangkap 1 baris 1 hingga 6, iaitu kita datang ini hanya sebagai tetamu senja. Bila cukup detik, kembalilah kita kepadanya. Kita datang ini kosong tangan, kosong dada. Bila pula nanti bawa dosa, bawa pahala. Pada sajak Sekati Tambahan Secekap Bayan dalam Baku Rotan karya Hatinah Ahmad dapat dilihat pada rangkap 2 baris 8 dan baris 9. Contoh, cukup setahun kahwin, anak sudah ditimbang. Kalau sudah rezeki, Tuhan bagi, janganlah bimbang. Berdasarkan kepada kedua-dua sajak ini menjelaskan tentang kita hendaklah mempunyai nilai kerohanian agar mendapat ketenangan dunia dan akhirat. Sajak Tetamu Senja karya Samad Said menjelaskan pengajaran bagi nilai kerohanian menerusi sikap manusia perlu sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak lalai dalam kehidupan sebagai manusia di dunia ini, kerana dunia ini hanya tempat persinggahan. Akhirat adalah kekal selama-lamanya. Manakala dalam sajak Sekati Tambun Secekap Bayan dalam Baku Rotan karya Hatinah Ahmad menekankan nilai kerohanian dari segi kepercayaan kepada Allah, iaitu percaya kepada rezeki yang telah ditetapkan kepada setiap insan oleh Allah. Seterusnya ialah saya ingin menjelaskan tentang pengajaran yang kedua adalah kita mestilah menerapkan sikap bertanggungjawab dalam diri setiap insan supaya dapat melahirkan komuniti yang sejahtera. Contoh dalam sajak Tetamu Senja Samad Said dapat dilihat pada rangkap 2 baris 1 hingga baris 4, iaitu pada tetamu yang datang dan kena jalan pulang, bawalah bakti mesra kepada Tuhan kepada insan. Manakala dalam Sekati Tambahan Secekap Bayan dalam Baku Rotan karya Hatinah Ahmad dapat dilihat pada rangkap 2 baris 3 hingga baris 5, iaitu asal tahu baca, tahu tulis, tahu kira, cukup sudah. Jangan nanti buta huruf mak bapak dipersalah. Lepas sekolah menengah, kerja kilang pun ada juga faedah. Daripada sajak tersebut dapat dijelaskan bahawa kita hendaklah menerapkan sikap bertanggungjawab dalam diri setiap insan supaya dapat melahirkan komuniti yang sejahtera. Sajak Tetamu Senja menjelaskan tanggungjawab terhadap insan yang memerlukan bantuan. Berdasarkan contoh dalam sajak di atas menggambarkan setiap insan ini perlu bertanggungjawab dalam membantu insan lain yang berada dalam kesukaran kerana perkara ini ditutup oleh agama. Manakala sajak Sekati Tambun Secekap Bayan dalam Baku Rotan menjelaskan tanggungjawab bagi setiap individu dalam bidang pendidikan, iaitu menuntut ilmu agar dapat menguasai ilmu membaca, menulis, mengira bagi kegunaan dalam kehidupan harian, dan perkara itu juga akan mengelakkan seseorang individu daripada mengalami buta huruf yang memberi kesukaran dalam kehidupan. Seterusnya, saya akan jelaskan tentang perbandingan karya dari aspek stilistik, gaya bahasa pembandingan. Gaya bahasa ialah susunan kata yang bersifat estetika atau mempunyai
unsur keindahan dalam karya sastra yang dijelaskan oleh pengarang dalam karya yang dihasilkan. Dalam kedua-dua sajak iaitu sajak Tetamu Senja Samad Said dan sajak Sekatan Tamban Secekap Bayan dalam Baku Rotan karya Hartinah Hamad, terdapat dua gaya bahasa perbandingan, iaitu gaya bahasa metafora dan gaya bahasa personifikasi. Baiklah, gaya bahasa pertama adalah gaya bahasa metafora, iaitu gaya bahasa metafora metafora merupakan penggunaan kata-kata yang menerbitkan makna yang lain daripada makna tersirat atau disebut bahasa kiasan. Sesuatu objek diberikan sifat secara pembandingan atau secara kiasan. Sifat gaya bahasa ini ringkas, padat, tersusun dan rapat dan biasanya terdiri daripada dua perkataan. Satu daripada perkataan itu bersifat konkret, iaitu nyata dan menjadi objek umum untuk difikirkan. Satu perkataan lagi bersifat abstrak, tidak nyata, yang menjadi pembanding. Baiklah, berdasarkan kedua-dua sajak, iaitu sajak Tetamu Senja karya Samad Said dan sajak Sekati Tambun Secekap Bayan dalam Baku Rotan karya Hartinah Hamad, menjelaskan gaya bahasa pembandingan metafora, iaitu kedua sajak ini menjelaskan tentang gaya bahasa perbandingan metafora. Gaya bahasa metafora yang diketengahkan bagi kedua-dua sajak ialah gaya bahasa metafora perbandingan, iaitu bagi sajak gaya bahasa metafora dalam sajak Tetamu Senja karya Samad Said ialah dapat dilihat pada rangkap 4 baris 3, iaitu kekuningan darat. Kekuningan darat ini menjelaskan penyajak ini menerangkan tentang keadaan dan keadaan tersebut digambarkan secara abstrak oleh pengarang. Manakala sajak Sekati Tambun Secekap Bayan dalam Baku Rotan menerangkan gaya bahasa metafora pada rangkap 1 baris 6, iaitu takut cikgu marah, periksa ilmu hisab dapat dawak merah. Dawak merah adalah gaya bahasa metafora. Hal ini kerana dawak merah merupakan bahasa kiasan yang digambarkan oleh penyajak untuk menunjukkan seseorang mendapat keputusan yang rendah atau gagal dalam sesuatu ujian. Gaya bahasa perbandingan kedua adalah gaya bahasa personifikasi. Gaya bahasa personifikasi ialah dikenali sebagai perorangan atau penginsanan. Penyajak memberikan sifat manusia sama ada dari segi perasaan, perwatakan atau tindak tanduk kepada benda-benda maujud, binatang, idea atau hal-hal yang lebih abstrak. Berdasarkan sajak Tetamu Senja karya Samad Said dan sajak Sekati Tambun Secekap Bayan dalam Baku Rotan karya Hartinah Hamad menjelaskan gaya bahasa personifikasi. Gaya bahasa personifikasi dalam sajak Tetamu Senja dapat dilihat pada rangkap 3 baris 2, iaitu segera sesak puja dajat. Sesak puja dajat adalah gaya bahasa personifikasi. Hal ini kerana sesak itu adalah perlakuan yang terjadi pada manusia, manakala puja dajat merupakan idea-idea yang lebih abstrak yang diterangkan oleh pengarang dalam sajak ini. Seterusnya, manakala dalam sajak Sekati Tambun Secekap Bayan dalam Baku Rotan menjelaskan gaya bahasa personifikasi yang dapat dilihat pada rangkap 1 baris 9 dan baris 10, iaitu sampah sarap, papan kayu,
tilam bantal, anyi kucing, terbongkai. Perkara ini kerana terbongkai itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan diberikan kepada hal-hal yang lebih abstrak untuk menggambarkan peristiwa yang berlaku dalam sajak tersebut. Okey, perbandingan bagi aspek stylistik seterusnya adalah gaya bahasa pertentangan. Bagi gaya bahasa pertentangan hanya ada satu sahaja dalam sajak tetamu senja dan sekati tambang secekap bayang dalam baku rotan, iaitu inversi. Gaya bahasa inversi adalah pembalikan kata atau frasa yang berbeza dalam padanya atau dikenali sebagai songsangan. Okey. Dalam tetamu senja, kita dapat lihat dalam rangkap 3 baris 4. Segera kita insaf, kita punya kiblat. Kita seharusnya membalikkan ayat tersebut. Kita punya kiblat. Segera kita insaf. Okey, bagi sekati tambang, secekap bayang dalam baku rotan, dalam rangkap 2 baris 9, kalau sudah rezeki Tuhan bagi, janganlah bimbang. Ayat seharusnya adalah janganlah bimbang kalau sudah rezeki Tuhan bagi. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan pada bahagian dapatan kajian. Saya akan membentangkan berkenaan dengan perbandingan karya dari aspek stilistik iaitu gaya bahasa perulangan. Gaya bahasa yang pertama ialah asonansi. Asonansi membawa maksud perulangan vokal dalam baris sama ada sajak ataupun syair. Baiklah, seperti yang dapat dilihat di sini, dalam sajak Tetamu Senja oleh A. Samad Said, berlaku pengulangan vokal I dalam baris 1 pada rangkap 3. Bila kita lihat manusia lupa tempat, contoh yang terdapat dalam sajak Tetamu Senja berbeza dengan sajak Sekati Tamban Secekap Bayam dalam bakul rotan oleh Hartinah Ahmad yang mempunyai pengulangan vokal dari pengulangan vokal A dalam baris. Kedua-dua sajak mempunyai unsur gaya bahasa perulangan asonansi. Akan tetapi, pengulangan yang berlaku adalah berbeza kerana untuk sajak Tetamu Senja pengulangan vokal I. Tetapi untuk sajak Sekati Tamban Secekap Bayam dalam baku rotan pula berlaku pengulangan vokal A. Seterusnya ialah aliterasi. Aliterasi merupakan satu perulangan konsonan dalam baris. Untuk sajak Tetamu Senja oleh A. Samad Said, berlaku pengulangan konsonan S dalam baris 4 pada rangkap yang keempat. Seperti yang anda dapat lihat pada skrin saya, terdapat 4 pengulangan konsonan S dalam baris 4. Baiklah, untuk makluman rakan-rakan sekalian, untuk kita mengenal pasti sama ada konsonan tersebut berulang ataupun tidak dalam satu baris, kita kena memastikan bahawa huruf ataupun konsonan tersebut berulang sebanyak 4 kali ataupun lebih. Sekiranya konsonan tersebut berulang 3 ataupun 2, itu tidak dipanggil sebagai gaya bahasa aliterasi. Baiklah, kita teruskan. Untuk sajak Sekati Tamban Secekap Bayam dalam baku rotan, berlaku pengulangan konsonan M dalam baris, iaitu malam semalam hujan lebat longkang kecil tersumbat. Seperti yang anda dapat lihat, berlaku 5 pengulangan konsonan M dalam baris 8 rangkap 1 dalam sajak Hartinah Ahmad. Seterusnya, gaya bahasa perulangan repetisi. Repetisi membawa takrifan pengulangan kata atau perkataan dalam baris yang sama. Okay? Dalam baris yang sama. Contohnya dalam sajak Tetamu Senja
berlaku pengulangan perkataan kita pada rangkap 3 baris 4 iaitu perkataan kita. Seperti anda dapat lihat di skrin saya, berlaku pengulangan 2 kali pengulangan perkataan kita dalam baris yang sama. Untuk sajak daripada Hartinah Ahmad pula, pengulangan perkataan berlaku untuk perkataan tahu sebanyak 3 kali pada rangkap kedua baris yang ketiga. Baiklah, secara kesimpulannya terdapat perbandingan yang ketara dari aspek cara penghasilan karya bagi kedua-dua penyajar ini iaitu Isa Mat Said dan juga Hartinah Ahmad. Okey, manakala dari aspek elemen sastra pula, perbandingan di antara dua sajak jelas menunjukkan bahawa kedua-dua sajak menyentuh berkenaan tema kehidupan tetapi dari perspektif yang berbeza. Begitu juga dari aspek elemen sastra yang lain seperti nilai, pengajaran serta persoalan. Manakala dari aspek stilistik pula, sajak daripada Isa Mat Said mempunyai pelbagai jenis gaya bahasa, manakala sajak Hartinah Ahmad pula mempunyai jenis gaya bahasa yang terhad. Okey, baiklah, sekian sahaja pembentangan dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.